Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina binti Jamaluddin. Nombor matrikulasi saya 82042601 dan saya belajar di Open University Malaysia di Johor Bahru dengan mengambil jurusan Bachelor of Science in Project and Facility Management with Honour. Pada masa kini, saya berada dalam semester Mei tahun 2020 dan tugasan saya ini adalah untuk teknologi pembinaan. Untuk teknologi pembinaan, saya telah ditugaskan untuk membincangkan dan membentangkan bagaimana Building Information Modelling atau BIM boleh menyumbang terhadap pembangunan SBE, iaitu Smart Building Environment, semasa pengurusan pembinaan pasca untuk sebuah fasiliti. Building Information Modelling atau kita ringkaskan dengan panggilan BIM. Sejak zaman dahulu lagi, reka bentuk dan pembinaan sesebuah bangunan bergantung pada lukisan-lukisan kejuruteraan dan seni bina di mana ia menggambarkan sesuatu projek harus dilaksanakan. Dalam konteks ini, ia dinamakan sebagai Undang-Undang Sang Kontek di mana ia merujuk kepada kod bangunan dan seterusnya digunakan untuk mengurus fasiliti dan kemudahan bangunan tersebut. Di peredaran zaman dan kepesatan teknologi, lukisan seni bina dan kejuruteraan yang dilukis secara konvensional mula mengalami evolusi kepada kaedah Computer Aided Design atau CAD dengan menggunakan komputer dan kini melangkah kepada teknologi yang lebih baik, iaitu Building Information Modelling atau BIM. Apakah itu Building Information Modelling? Building Information Modelling (BIM) merupakan teknologi permodelan yang melibatkan proses penyediaan dan penggunaan model 3D berparametrik yang mengandungi informasi bagi meningkatkan penyampaian di sepanjang kitar hayat pelaksanaan projek. Model digital berparametrik yang boleh dipersembahkan secara 3D dan mengandungi pelbagai maklumat geometri dan bukan geometri yang digunakan untuk tujuan analisis melalui beberapa perisian berkaitan. Untuk mereka yang berada dalam industri AEC, iaitu Architecture, Engineering dan Construction, pasti pernah mendengar istilah BIM. Apakah yang dimaksudkan dengan BIM? Building Information Modelling ataupun BIM merupakan satu model digital bangunan yang boleh divisualisasi secara 3D fizikal dan mengandungi pelbagai maklumat geometri, fungsi, ciri atau parameter yang dihasilkan melalui beberapa perisian berkaitan. Apa itu Building Information Modelling? Ada pendapat mengatakan sistem BIM adalah lanjutan kepada Computer Aided Design atau CAD. Definisi BIM bukan sahaja satu teknologi tetapi merangkumi proses dengan menggunakan perisian yang betul dan sesuai. Model BIM mengandungi perwakilan bahagian-bahagian sebenar yang digunakan dalam proses pembinaan bangunan yang mengandungi geometri, hubungan ruang, informasi geografi, bilangan dan sifat-sifat komponen bangunan, pengiraan kos, jadual projek dan inventory material. Kuantiti dan kualiti dari suatu material dapat ditentukan dengan mudah. Skop kerja boleh dibahagikan, dipisahkan dan ditentukan. Sistem, pemasangan
dan urutan rangkaian dapat ditunjukkan dalam skala relatif dengan segala kemudahan atau kelompok kemudahan. BIM menghendaki perubahan pada tahap-tahap seni bina tradisional dan perkongsian data lebih banyak daripada yang digunakan arkitek dan jurutera pada umumnya. BIM boleh digunakan untuk mencapai kemajuan dengan gambar-gambar model dari bahagian-bahagian sebenarnya yang digunakan untuk membina sesuatu bangunan. BIM juga merupakan pusat sehenti atau one-stop center bagi industri pembinaan. Segala maklumat boleh didapati menerusinya. Sebagai contoh, seorang pemilik bangunan boleh mencari bukti bahagian mana yang bocor di dalam bangunan. Daripada dia pergi menjelajah secara fizikal dalam bangunan, lebih baik dia kembali kepada BIM dan melihat bahawa sebuah injap air terletak di lokasi yang disyaki telah mengalami masalah. Dia juga boleh mengetahui melalui model saiz injap secara khusus pengeluar, nombor bahagian dan maklumat lain yang pernah diteliti sebelumnya. Sebelum ini, pelbagai pelan lukisan 2D diperlukan. Antaranya ialah seperti pelan struktur, pelan arkitek, pelan perpaipan, pelan infrastruktur, pelan mekanikal dan elektrikal dan banyak lagi. Masalah yang timbul apabila pelbagai pelan 2D dikeluarkan oleh pelbagai pihak, maka banyak juga berlakunya percanggahan atau kesilapan reka bentuk yang tidak bersesuaian. Contohnya, kedudukan paip yang tidak sesuai dengan saiznya atau bersilang dengan struktur lain. Maka, pembetulan terpaksa dilakukan. Lukisan baru perlu dilakar semula dan ini memberikan impak pada masa untuk konsultan membetulkan pelan lakaran tersebut. Sekiranya binaan telah dibuat pula, maka perlu dirobohkan semula dan ini akan memberi impak pada kos pembinaan dan jangka masa pembinaan akan menjadi lebih panjang. Sebagai contoh, jurutera pembinaan hanya akan membina menerusi pelan yang diterima tanpa mengambil kira pelan kedudukan paip, saluran penyaman udara, kedudukan saluran pembentungan dan pelbagai lagi. Apabila bangunan telah dibina, barulah paip contohnya dipasang. Keadaan akan menjadi rumit apabila kedudukan paip yang tidak sesuai dengan saiznya bersilang pada kedudukan yang tidak tepat dan pelbagai lagi. Apabila menghadapi situasi tersebut, pembetulan akan dibuat dan lukisan baru perlu dilakar. Paip yang lebih tepat perlu ditempah menjadi jangka masa pembinaan menjadi semakin panjang. Keadaan itu juga menyebabkan pembaziran apabila paip atau mana-mana bahagian bangunan yang tidak tepat perlu diubah dan dipecahkan serta dibina semula. Dengan BIM, segala masalah tersebut dapat dikenal pasti di peringkat awal lagi. Seawal lukisan bangunan tersebut dimodelkan dalam bentuk 3 dimensi iaitu 3D. Dengan BIM, jika sebelum ini semua pihak yang terlibat dalam pembinaan hanya akan merujuk kepada lukisan 2D semata-mata. Menerusi permodelan 3D yang dibangunkan daripada lukisan 2D, segala maklumat berkenaan sesebuah bangunan perlu lengkap baru model tersebut dapat dibangunkan. Difahamkan model 3D BIM yang dibangunkan menerusi digital adalah model sebenar bangunan yang akan dibina. Oleh yang demikian, segenap penjuru bangunan dapat diteliti. Jika terdapat permasalahan seperti paip bersilang, saiz tidak tepat, kedudukan yang tidak sesuai, dinding yang tidak memenuhi spesifikasi, perkara demikian akan dibetulkan di dalam perisian permodelan tersebut. Sehingga tiada lagi masalah yang timbul, barulah
pembinaan akan dimulakan. Oleh yang demikian, tak ada lagi kejadian salah bina, kelewatan menunggu lukisan kebetulan, pembaziran bahan binaan dan kelewatan projek untuk disiapkan. Pelaksanaan BIM dalam konteks praktis pengurusan fasiliti. 1. Satu model yang bertindak sebagai satu repositori data elektronik yang mengandungi semua maklumat yang boleh didapati mengenai bangunan, boleh diakses oleh mana-mana pihak seperti arkitek, kontraktor, pemilik maupun pengurusan fasiliti yang ingin membuat untuk carian serta menambah atau membuang maklumat daripada model tersebut pada bila masa bagi kegunaan pengurusan kitaran hayat bangunan. Dikategorikan sebagai informasi berstruktur sebagai satu perwakilan dalam bentuk digital, fizikal dan ciri-ciri kefungsian sebuah fasiliti yang mana maklumat mengenai bangunan tersebut disimpan dari pelbagai fasa pembinaan. Pengurusan definisi BIM. BIM adalah satu proses yang melibatkan semua pihak perancangan, reka bentuk, pembinaan dan pengurusan fasiliti untuk menguruskan keseluruhan projek kitaran hayat bangunan. Menerusi jadual ini, kita dapat lihat dari proses-proses BIM tersebut. Daripada proses reka bentuk, kemudian dengan pengumpulan maklumat dan data dari pelbagai pihak profesional dan yang dikeluarkan oleh arkitek, electrical engineer, structural engineer dan mechanical engineer, memberikan maklumat untuk dimasukkan ke dalam perisian BIM. Melalui perisian BIM ini, maka dapatlah mereka mengeluarkan pelan detail yang mengikut spesifikasi yang dikehendaki dengan lebih teratur dan mudah untuk dibina. Ia lebih mesra pengguna dan mudah difahami. Kemudian, proses selanjutnya akan diteruskan sehinggalah proses pembinaan diteruskan. Di Malaysia, BIM telah diperkenalkan sejak tahun 2009. Namun sistem tersebut tidak mendapat perhatian pihak industri kerana dilihat melecehkan mereka. Malah, kos permulaan yang tinggi untuk mengaplikasikan perisian sistem tersebut buat kali pertama juga tidak menarik minat pihak industri mencubanya. Untuk melaksanakan BIM, terdapat pelbagai aplikasi yang perlu dimahiri oleh semua pihak yang terlibat dalam pembinaan. Bagaimanapun, aplikasi tersebut berharga agak mahal hingga mencecah puluhan ribu ringgit. Selain itu, pihak yang mahu menggunakannya perlu menambah baik peralatan berkaitan serta melatih tenaga kerja untuk mahir menggunakannya. Bagaimanapun, sehingga kini sebanyak 40 projek telah dilaksanakan menggunakan sistem BIM dan antara bangunan terawal adalah pembinaan Institut Kanser Negara. Untuk melaksanakan BIM, pihak industri bukan sahaja perlu menaik taraf kebanyakan perkara, malah minda mereka juga. Pihak industri perlu mengetahui kelebihan dan tujuan untuk melaksanakan BIM terlebih dahulu sebelum melaburkan sejumlah modal untuk mendapatkan perisian berkaitan. Mereka juga perlu mengenal pasti di peringkat mana keperluan kepada aplikasi di bawah BIM ini. Ini kerana BIM hanyalah satu sistem atau panduan dan di dalamnya terdapat pelbagai perisian yang digunakan untuk menepati garis panduan sistem tersebut. Antara perisian yang biasa digunakan dalam BIM adalah Revit, Tekla, Bentley, CosX dan Navisworks. Kesemua perisian tersebut boleh dipilih bergantung kepada fungsi, ketepatan, kegunaan
kemudahan untuk menerima pelbagai format data dan pelbagai lagi. BIM bukan sebuah perisian, sebaliknya adalah sebuah sistem garis panduan yang akan memudahkan perjalanan pembinaan bangunan atau sesebuah projek. Terdapat 5 faktor utama yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan projek pertama. Siap dalam tempoh yang ditetapkan, dalam kos, kualiti yang baik, keselamatan dan bangunan yang mapan. Dan fungsi juga pada reka bentuk terakhir oleh jurutera. Selain itu, sistem itu juga dapat menyediakan dokumen pembinaan yang lebih baik serta mampu memperbaiki kebolehan untuk merancang peringkat pembinaan dan logistik dengan lebih baik. Faedah dalam BIM, setiap reka bentuk model dapat dipersembahkan secara 3D. Reka bentuk di antara semua disiplin dapat dikolaborasi dan dikoordinasi dengan lebih berkesan serta dapat mengurangkan konflik di peringkat awal. Simulasi pembinaan dapat dijalankan bagi tujuan verifikasi jadual kerja pembinaan. Perkembangan aplikasi BIM dalam bidang pengurusan fasiliti adalah seperti berikut. Pertama, pengesanan komponen bangunan. Kedua, kemudahan pengaksesan data. 3, visualisasi. 4, pengujudan dan pengemaskinian aset-aset digital. 5, pengawalan dan pemantauan tenaga. 6, pengurusan ruang. 7, penyemakan penyelenggaraan. 8, pengurusan kecemasan. 9, perancangan dan kajian kemungkinan pembinaan. 10, pembangunan dan latihan kaki tangan. Okey, mari kita kaji dengan lebih dalam apa itu persekitaran bina pintar atau lebih dikenali sebagai Smart Building Environment. Smart Building Environment kebiasaannya diketahui ianya digunakan untuk meningkatkan keselamatan peribadi, keselesaan dan produktiviti sokongan kepada pengurusan dan operasi, dan yang terpaling utama ialah menjimatkan penggunaan tenaga. 40% penggunaan tenaga telah dikesan di kebanyakan negara. Smart Building Environment diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap teknologi barunya untuk mencapai kecekapan tenaga bagi memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Apa itu persekitaran bina pintar? Smart Building Environment, reka bentuk dan pengurusannya kebiasaannya berfokus kepada 2 aspek, iaitu perkhidmatan dan sensor. Merupakan persekitaran di mana kebanyakan bangunan dilengkapi dengan fasiliti berteknologi dan bersistem bagi meningkatkan keselamatan peribadi, keselesaan dan produktiviti, sokongan kepada pengurusan dan operasi serta menjimatkan penggunaan tenaga. Smart Building Environment mempunyai fasiliti yang dipasang dengan sistem yang berteknologi tinggi untuk memantau kemudahan-kemudahan yang dipasang. Ia merangkumi sistem yang mengawal persekitaran bangunan seperti mengatur suhu, pencahayaan, kelembapan dan pengudaraan untuk memastikan penghuni selesa.
Sensor dan penjadual penghuni dapat mengurangkan pembaziran tenaga dengan menyesuaikan sistem persekitaran apabila penggunaannya tidak diperlukan. Memantau dan mengawal penggunaan tenaga, contohnya kawalan pencahayaan lampu. Dengan memasang zon dan waktu tertentu yang membolehkan lampu menyala dan dimatikan secara berjadual. Selain itu, sistem pengesanan pergerakan juga boleh didapati pada masa kini. Ia juga menjamin keselamatan dengan pemasangan litar tertutup, kawalan akses dan sistem kebakaran. Oleh itu, akan terdapat pelbagai pertindihan dalam pemasangan sistem dan ia perlu direka bentuk dengan teliti agar setiap fasiliti yang dipasang dapat dipasang dengan baik dan efisien. Persekitaran Bina Pintar pasca pembinaan sebuah kilang. Reka bentuk Smart Building Environment dirangka dengan mengenal pasti keperluan objek pintar dan sistem yang diperlukan dalam pembinaannya bagi memenuhi keperluan penggunaannya. Untuk pembinaan kilang, dengan merujuk pada gambar rajah di bawah ini, ia terbahagi kepada beberapa kategori. Antaranya ialah Building Automation, Industrial Automation dan Information Technology. Building Automation merupakan teknologi HVAC, lighting, access control dan energy management. Industrial Automation pula melibatkan pengoperasian sesuatu kilang seperti production equipment, proprietary controller, programmable, logic controller, numeric controller. Dan information technology pula untuk staf di pejabat, lebih kepada finance, logistik, marketing, purchasing dan human resource. Kemudian semua data dikumpulkan mengikut sistem automation masing-masing untuk dikumpul dan dimasukkan ke dalam BIM semasa pasca pembinaan fasiliti. Reka bentuk dan pengurusan pasca pembinaan Smart Building Environment untuk kilang. Penyelidik telah membuat kajian beberapa tahun tentang bagaimana reka bentuk dan pengurusan pasca pembinaan dalam Smart Building Environment ini memanfaatkan kebolehan maklumat dan data dalam BIM. Reka bentuk SBE dapat diukur dengan kemudahan aplikasi dalam BIM dengan peranti sensor tanpa wayar untuk menentukan jarak ruang, ukuran isyarat penyebaran, kualiti node sensor di bangunan. 3 dimensi kerangka reka bentuk SBE iaitu ruang, contohnya perabot, dinding dan lantai, teknologi yang digunakan, dan ketiganya ialah kelestarian kehidupan seperti keselamatan dan kesihatan. Reka bentuk perlu meneliti pematuhan batasan ruang dan fungsi entiti persekitaran kilang berdasarkan data seni bina dalam format IFC International Foundation Class. Kemampuan BIM dalam pengurusan pasca pembinaan fasiliti. Antara kemampuannya ialah penentuan kedudukan komponen yang akan dipasang dalam kilang berkenaan, semakan kepada keupayaan dan selenggaraan peralatan dan mesin, mencipta aset digital melalui kekuatan visualisasi BIM dan menganalisis akan kemampuan pemasangan Smart Building Environment. Contohnya, Autodesk mengintegrasikan BIM dengan sensor dan jarak bagi memberikan visualisasi 3D prestasi bangunan dan operasi kitaran hayat. Visual Real-Time Information System digabungkan dengan peralatan BIM Onoma Cloud-based dengan enjin sensor masa sebenar yang dipanggil Virtual Real-Time Operating Center untuk memastikan pengurusan bangunan berfungsi dengan baik dan efisien. Namun, sekiranya melibatkan penjimatan tenaga, belum ada lagi penyelesaian BIM disediakan dalam grid pintar. BIM dalam persekitaran bina pintar. BIM yang dihoskan dengan data dan maklumat seni bina serta mempunyai maklumat yang jelas tentang perincian bangunan kilang berkenaan.
BIM perlu dikemaskini selaras dengan perkembangan Smart Building Environment agar perisian boleh berkolaborasi dengan objek pintar dalam reka bentuk, pengesahan reka bentuk SBE dan menggabungkan objek pintar dengan kemudahan lain yang sewajarnya dengan data bangunan kilang berkenaan. Reka bentuk SBE dengan menggunakan BIM menjadikannya lebih mudah dan efisien. Susun atur reka bentuk SBE dengan mudah dapat menentukan susun atur sensor, tag penggerak dan meter yang bersesuaian dan lebih teratur agar penggunaannya lebih berkesan. BIM juga dijadikan sebagai penstoran maklumat data fizikal objek pintar. Kedudukan pemasangan objek pintar dapat direkodkan dan didokumentasikan untuk memudahkan penyelenggaraan melalui visualisasi 3D. Pelbagai jenis data berbeza yang dihasilkan oleh pelbagai vendor mengikut jenis objek pintar mempunyai protokol yang berbeza dapat diprofilkan melalui beranti perantara pertukaran maklumat dan dijadikan data ontologi di dalam BIM. Pengurusan tenaga dalam persekitaran bina pintar atau SBE. Pengurusan tenaga boleh ditingkatkan melalui objek pintar seperti pengetanan suhu dan penghunian serta sensor pencahayaan yang memberikan data anggaran keperluan, corak penggunaan tenaga dan keputusan pengoperasian berdasarkan keseimbangan kecekapan tenaga dengan tahap keselesaan penghuni bangunan. Pengenalan grid pintar membolehkan bangunan mempunyai peranan aktif dalam sistem kuasa kerana pertukaran maklumat dengan kuasa elektrik dengan grid kuasa melalui meter pintar. Sub-metering sistem juga penting untuk mencapai kesedaran tenaga untuk pengurusan bangunan kerana mereka dapat menyediakan data pemantauan resolusi tinggi hingga ke tahap perkakas individu. Aspek penting lain yang mencabar pengurusan tenaga hari ini adalah penembusan DER seperti panel fotovoltaik dan turbin angin mikro. Dengan DER di lokasi, peranan membina berubah dari pengguna tenaga tulen kepada pengeluar dan pengguna tenaga. Sejalan dengan itu, peranan SBE juga diperluas untuk merangkumi tugas-tugas melaksanakan perjalanan tenaga ramalan, penjadualan beban, menyimpan dan memberi tenaga kembali kepada grid. Oleh itu, DER sangat penting untuk pengurusan tenaga di Smart Building Environment. Pada dasarnya, meter pintar dan DER dapat dilihat sebagai objek maklumat masa nyata yang merupakan jenis objek pintar yang boleh diletakkan dalam reka bentuk BIM Smart Building Environment. Dan sistem pengurusan tenaga dapat memanfaatkan kemampuan profil BIM seperti yang ditunjukkan pada slide yang berikut. Peranan Building Information Modeling BIM dalam Smart Building Environment. Smart Building Environment Design. Jadi, Smart Building Environment dimulakan dengan desain reka bentuk, kemudian ditukarkan dan dimasukkan menjadi data dan maklumat di dalam BIM. Kemudian reka bentuk ditentusakan dan profil dan peranti diprofilkan. Kemudian akan menjadikan satu input untuk facility management sekaligus energy management. Mari kita lihat video ini untuk kita sama-sama boleh memahami apa sebenarnya Smart Building Environment yang saya bincangkan hari ini. Saya harap dengan video ini akan nampak lebih jelas betapa teknologi ini amat baik untuk digunakan di masa akan datang kerana ianya lebih sistematik dan menjimatkan tenaga.
Dengan berakhirnya video tadi, sekian saja persembahan pembentangan saya pada kali ini. Saya harap anda semua lebih memahami apa yang saya telah bentangkan tadi dan terhibur dengan pembentangan saya. Assalamualaikum, sekian terima kasih. Kita jaga kita. Salam muafakat.